Iqtarabati sa'ah, kita akan baca kitab karangan Ibnu Katsir. Iqtarabati sa'ah, kiamat dah hampir, kiamat dah hampir, kiamat dah hampir. Kita nak baca kitab dia, tetapi kita tak ambil tang mula-mula sekali. Kita tak ambil tang mula-mula sekali. Kita ambil tang mana? Pasal ni kiamat dah dekat-dekat, kita ambil kiamat besar. Mana kiamat besar Budin? Kita ambil kiamat besar. Muka surat 259. Muka surat 25. Kita ambil 259. Muka surat 259 kiamat. Ngantuk daripada ngantuk. Muka surat 259. Sebelum muka surat 259, Ustaz perlu baca hadis mukadimah. Boleh tak? Pasal kita dengar sini, pasal kita berdua, kita start terus dengan tanda besar. Jadi kita tinggal banyak muka surat. Jadi Ustaz ringkas dengan satu hadis. Satu hadis ni dia bagi jawapan kepada muka surat yang kita tinggal semua ni. Okey, satu je hadis. Saya bacakan sikit je. Nampak tak? Alhamdulillah. Okey. Hadis ni tak ada dalam buku apa? Apa dengar dulu. Dengar dulu. Okey, baik. Hadis ni, dan kalau kita nak mengaji tentang kiamat, mukadimah kiamat, nak tahu kiamat, mau tak mau kita kena mengaji hadis daripada Sayyidina Umar. Okey? Mukadimah hari ni terai kita buka terai, kita nak mengaji tentang kiamat, mau tak mau kita kena ambil hadis Sayyidina Umar. Dan dia pula kebetulan seorang-seorang saja cerita bab hadis ni, orang lain tak cerita. Dia seorang cerita, orang lain tak cerita. Daripada kita baca An Umar radhiyallahu anhu qala. Ustaz baca step dengan apa, okey? Masa kita panjang. Jangan takut, okey? Kalau kita lapar, nasi bungkus disediakan. Apa dah? Kalau lapar betul-betul, pasal tu Ustaz syur kat hangpa perut kosong, ambil pagi-pagi apa dia? Zaitun, ambil dia lepas 1 minit 2 minit, lepas ambil samca yang besar zaitun, ambil madu 1 gelas. Dia afdalnya kalau ikut laporan doktor sains, lepas sejam atau 2 jam, lebih pada 3 jam baru makan. Berarti kalau hampa nak main kelas, hampa tahu kelas ni berjam-jam, makan dulu. Perut hampa akan jadi cantik, ceria, elok, dan lambat mati. Okey? Yang tu yang kita mahu. Yang paling penting sekali ubat ni tanah. Macam mana kedudukan kita? Daripada Umar radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Umar kata ada apa? Kita dengar hadis ni. Hadis ni kita dengar selalu. Bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhatal yawm iftala'an alaina rajulun shadidun bayad asyab shadidun sawad sya'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, bainama nahnu, di kalangan kami ni duduk ramai-ramai ni. Kami duduk dengan Nabi SAW, dengan tiba-tiba istala'at, coy mai seorang laki-laki tu dia mai, dan kami tak, dia mai saja. Ya Allah, ya tu, dia mai istala' alaina rajulun, seorang laki-laki mai, dia pakai baju putih serlah. Dan rambut dia, ya Allah, ya Tuhan, tak ada kesan sawat. Hitam dia, tak ada kesan nampak macam orang musafir. Tak nampak kesan. La ya'rifu, dan seorang pun di kalangan kami tak kenal. Di kalangan kami kenal di antara satu sama lain. Tiba-tiba mai dia, kami tak kenal dia. Siapa pun tak kenal dia. Putih serlah, tak nampak macam orang musafir, tak nampak serabut. Elok dia, ya Allah Tuhan. Elok dia mai, dia duduk dekat Nabi. Di kalangan kami mai lambat nak duduk dekat Nabi pun kami segan. Tambah-tambah kami mai terus ni duduk dekat Nabi. Bila duduk dekat Nabi bukan setakat duduk. Fa asnada rukbatain ila rukbatain. Lutut dia sentuh lutut Nabi. Wada'a kaffai ala faqidai. Dia ambil tangan dia buat atas paha Nabi. Sahabat Nabi kata, apa dah jadi? Tak ada seorang di kalangan sahabat Nabi berani macam tu. Malu dengan Nabi, dekat dengan Nabi. Sayyidina Umar kata juga, dia ni siapa ni? Tiba-tiba elok dia terletak tangan atas Nabi. Ya Muhammad, dia panggil. Tak ramai orang kenal Nabi SAW. Pasal nama Muhammad, nama Ahmad ni tak pernah wujud di bumi Mekah.
Tak ada orang yang nama macam tak ada orang di muka bumi Arab Quraisy tak tahu nama ni. Dia letak tangan dia, ya Allah, dekat Nabi dia, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, hang cerita mai kat aku apa Islam. Maka Nabi kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kata dia? Anta syahada an la ilaha illallah. Islam ni dia sendiri, kita sendiri buat pengakuan, asyhadu an la ilaha illallah. Tuhan, hidup aku bersaksikan aku, wallahi hidup aku ni, aku serah bulat-bulat dekat Allah. Hidup aku ni lillah kerana Allah. Ni kita kata, orang yang mengaku dia Islam, hidup dia memang dia bulat pada Allah. Dia tahu dia sejak dia mai kat dunia sampai dia akhir, kesemuanya urusan Tuhan. Aku serah bulat-bulat kepada Allah. Baik buruk semua aku serah dekat Allah. Cara ringkasnya lah, kita dah mengaji berakidah nanti kan, dengar. Wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, Allah hantar Rasul, Rasul itulah aku nak ikut. Pesuruh bagi Allah. Dalam apa? Orang yang mengaku Islam, bila mengaku Islam, pertama dia kata taat patuh kepada Allah. Kita dah mengaji dah bab akidah, taat patuh pada Allah bulat-bulat. Yang kedua, kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pasal dia tukang bagi syafaat kat kita. Satu. Yang kedua, bila kita mengucap, bila kita kata syahadatain saja, buktikan yang kita syahadah ni. Wa tuqimus salah. Nabi kita dirikan sembahyang. Sembahyang ni benda yang besar, okey? Sembahyang benda yang besar sangat-sangat. Wa tuqimus salah, buktikan solat. Nak cerita tentang betapa pentingnya selepas kita mengucap, kita pertahankan apa nama sembahyang. Buat sembahyang penting sangat-sangat. Lepas kita sembahyang, sifat orang sembahyang ni yang ketiganya, tak lari daripada zakat. Aqimus salah wa atu zakat. Wah. Sifat sembahyang zakat. Zakat. Orang yang suka beribadat ni, dia suka bersedekah. Tapi orang yang suka sembahyang kurang bersedekah ni, dia takut dia jadi macam apa? Hakim Ibn Hizam. Hakim Ibn Hizam ni ahlul ibadat. Masuk dalam masjid awal. Ustaz pernah cerita berkali-kali gambar. Nabi pernah peluk, ayat mata Nabi meleleh. Dia tanya pasal apa Rasulullah, peluk aku menangis. Nabi kata, ahlaka ibadatuka. Ahlaka ibadatuka. Ibadat harus melingkup. Jenis kuat ibadat, kuat ibadat. Tapi susah nak bersedekah. Sedekah tu nak bersih diri. Kalau hendak semayang, pengotok doa ada, susah nak jumpa Tuhan. Zakat itulah yang cuci diri hang. Bila hamba keluar, hilang sifat dunia, sifat tamak ni hilang. Mata hati hang nampak akhirat. Dengan sedekah, wa yutahiru tathir, wa yuzakki. Dia bagi bersih hang, dia cuci hang dengan sedekah. Macam-macam kita mengaji bab zakat kan, macam-macam. Nampak tak? Oleh sebab tu, sifat semayang ni, aqimus salah wa atu zakah. Aqimus salah wa atu zakah. Selalu kita baca berkenaan dengan semayang, zakat. Semayang, zakat. Bila kita dah selesai, dah semayang cantik, zakat dah cantik, apa lagi Allah panggil kita? Allah suruh kita puasa. Satu amalan yang paling Allah suka sekali, martabat orang puasa ni, syahadah dia betul, semayang dia cantik, zakat dia cantik, Allah suruh dia puasa. Pasal satu amalan, semua amalan di atas muka bumi ni, pahala dia nampak. Macam pahala kita main kuliah, kita tahu malaikat amin, pahala dia besar, nampak tak malaikat, kita tahu pahala-pahala. Kecuali bab puasa, kita tak dibenarkan bercakap tentang pahala dia. Tak tahu. Hang puasa, pahala aku nak bagi ganjaran, tak tahu macam mana. Kita tak boleh kata puasa Ramadan, hari pertama dapat telur, esok dapat anak ayam. Nampak tak hang? Nampak tak? 30 hari punya pahala kita cerita. Ni kok mana main ni? Nampak tak? Sampai Allah kata kita puasa, wa ana ajizibi. Lepas kita dibangkitkan semula, orang yang paling seronok sekali lepas mati dia bangkitkan semula, dia nak tuntut dekat Allah Ta'ala. Mana pahala aku? Allah kata, mai, kesan daripada kita puasa kat dunia, hamai kat aku. Aku nak bagi ganjaran pahala kat hang. Nampak tak? Puasa penting sangat-sangat. Okay? Lepas dah puasa, dia elok semua, mai jadi tetamu aku di Baitullah. Mai jadi tetamu aku di Baitullah. Mailah jadi Allah kata benar, kalau kita mampu. Kalau kita mampu, syarat rapi. Tapi kalau kita ditakdirkan apa nama, sebagai seorang perempuan yang kita nak pergi ke Mekah, kita kena tahu bersama kita mesti ada muhrim kan? Syarat. Tapi kita menipu muhrim semua tu pi. Kalau syarat tak cukup, tak pi pun tak apa. I bila nak pi ustaz, I rindu. Walaupun you rindu, tapi syarat tak ada, maka tak perlu dia pi.
Siapa nak pergi dalam keadaan Allah haramkan dia? Seorang perempuan keluar daripada rumah sampai pergi ke Mekah tu tak boleh. Apa hukum? Mekah yang Mekah yang kurang ajar. Nak cakap hukum senang, cakap kurang ajar. Tak ada apa-apa. Sanggup pergi sampai sana menipu. Ini abang aku, ni yang tu yang ni. Kita menipu. Nampak setengah orang nak bagi pergi nak buat. Tak ada apa-apa pun. Dah syarat dah ada cubi lah. Ada satu ilai sabil lah. Kalau mampu pergi, semua syarat tu ada. Nampak kadang-kadang sampai macam tu nak menipu siapa lah suruh. Lepas tu kalau dah pergi dah menghadap apa nama Kaabah, kalau dah pergi haji dah tak payahlah pergi ulang-ulang. Nabi sendiri pun ada mengatakan sekali ataupun mengatakan lebih sekali. Tu je. Kita dosa-dosa umrah. Dosa-dosa umrah. Maklikan kita muka hang jaga nak berumah. Tapi tak berubah pun aku sepak hang mampu daripada. Pergi balik. Agama tak suruh. Dosa-dosa umrah. Dosa-dosa umrah. Siapa ajarkan kita? Nampak dengan oleh sebab tu Allah, bahagian yang lebih macam Imam Ahmad bin Hanbal kata, bahagian yang ziyadah, duit yang lebih, bukan duit hang lagi, itu duit orang lain. Dia ambil dengan dia. Ada adik-adik kita yang tak nampak Kaabah, tapi semayang ibadat lebih sakan daripada kita. Pergi bagi kat dia, sengat-sengat bagi pergi. Allah bagi lebih, pergi bagi kat dia. Kita nampak ada Tok Syah kat surau duk kayu basikal. Allah, ibadat dia macam ni. Orang macam tu kita bagi-bagi dapat dia. Dia menghadap Kaabah, dia cetak kat Tuhan nama kita. Tuhan tahu tak pahala mereka kita. Dia buat bagi pihak kita. Tuhan duk dengar, Tuhan kata hang bagi senang di dunia, akhirat aku bermudahkan hang. Sudahlah, berapa belah kali kita duk pergi Kaabah, duk tengok panggil, duk ketak-ketak, tegak-tegak. Nak bagi parabih tu aurat budak duk macam tu. Duk keluar jambui tu 18 kali umrah. Allah, umrah kepala otak apa ya Allah. 18 kali duk macam tu juga. Subhanallahal-azim. Oleh sebab tu, ini rukun apa dah? Rukun Islam. Kita tahu kan? Hadis rukun Islam automatik mai daripada siapa dia? Sayyidina Omar. Sayyidina Omar. Bukan sahabat Nabi yang lain. Elok-elok Nabi bagi tahu kat dia macam tu. Apa dia kata kat Nabi? Sadaqta. Betul Muhammad? Han cakap tu betul. Fa'ajabna lahu. Yas'alu wa yusaddiqu. Kami rasa terkejut. Dia tanya tu macam dia tak tahu. Tapi elok Nabi bagi jawapan, dia betul Muhammad. Kami semua terkejut. Cara dia tanya kat Nabi tu macam dia tak tahu. Tapi bila Nabi bagi jawapan, dia kata betul-betul. Ni siapa ni? Sahabat Nabi terkejut. Lepas tu dia tanya lagi kat Nabi. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Han cerita kat aku apa dia iman? Nabi ni jenis lurus kalau kita. Ni hang tanya kat aku Islam tadi, aku jawab hang kata tahu. Pasal apa hang tanya kalau hang tahu? Kali kita. Nampak kali kita ya Allah. Tapi Nabi ya Allah, tengok sifat Rasulullah dulu. Orang tanya dia jawab, orang tanya je. Apa ada iman Muhammad? Apa ada iman Muhammad? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aliman antu minu billah. Maksudnya orang yang ada iman, rukun orang yang ada iman. Iman ni orang yang ada iman. Iman macam-macam kata? Pada iman, ada iman. Pertama tu'minu billah. Kalau kita beriman dengan Allah Ta'ala, pertama sekali beriman dengan Allah. Allah takdirkan kita nak buat macam mana. Allah takdirkan kita sekian hari kena berpisah dengan suami, sekian hari. Itu semua apa nama? Ketentuan Allah. Aku redha Tuhan. Aku redha Tuhan. Hidup aku ni yang menguruskan adalah Allah. Allah lebih tahu waktu macam mana keadaan aku redha Tuhan. Tapi sementara kita nak terima redha Tuhan ni bukan senang, kecuali iman yang mendalam. Kecuali iman kita bila Allah bagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ialah Nabi sendiri pun diuji dengan Aisyah pun sedih. Nabi diuji dengan sahabat pun sedih. Nabi dalam hidup Nabi ada manusia-manusia tertentu yang bagi sedih Nabi sangat-sangat. Nabi sedih tak? Nabi sedih. Tapi sedih Nabi bila malaikat Nabi dekat, dia Rasulullah, dia dekat dengan Allah Ta'ala, maka pelan-pelan. Kita pun ambil masalah. Walaupun kita semayang mengaji, kadang-kadang Allah uji anak kita kan yang tu sedih-sedih. Sedih-sedih nampak tak? Namun kita kena fokus, kita letak di situ. Ini semua ketentuan Allah, beriman dengan Allah. Setelah kita beriman dengan Allah, rukun iman,
Rukun iman ni mulut kita nak rukun iman 6 perkara. Rukun duk menari kan sekolah-sekolah pada. Duk menari hangkan jaga hang pada. Bukan nak hayati, bukan senang. Rukun iman ada 6. Kita kata yang pertama beriman dengan Allah. Yang kedua apa dia? Setelah kita beriman dengan Allah, kita kena beriman dengan malaikat-malaikat dia. Kena beriman dengan malaikat-malaikat dia. Bila kita beriman dengan Allah, taat patuh pada Allah, tolong jaga satu makhluk yang paling dekat dengan Allah. Siapa dia? Malaikat. Oleh sebab itu, jaga hubungan kita dengan malaikat. Malaikat tak mau tempat tak senuh jangan pergi, merugikan kita. Dia tak akan angkat amalan kita. Amalan kita ditentukan oleh siapa dia? Malaikat nak cerita. Pasal tu hubungan kita dengan malaikat, tolong jaga waktu dia. Ada waktu-waktu tertentu nak cakap pun ada dua. Yang paling penting kita ambil poin penting sekali nak jaga hubungan kita dengan malaikat supaya iman kita jadi kuat. Pertama sekali jaga 2 waktu, subuh dengan asar. Waktu tu dia tengah naik. Waktu dia tengah naik, Allah tanya dia buat apa? Dia tengah tidur. Pukul 7 tak bangun lagi. Allahu Akbar. 7 tak bangun lagi. Dia tengah tidur. Nak mampu tak? Mampu tak? Kadang-kadang tertidur letih tu lain. Nampak tak? Ini ya Allah, ya Tuhan. Tolong jaga waktu tu. Kita pun tahu waktu yang paling cantik menentukan hari ini kita, witir kita, qabliyah bagi subuh dan subuh. Kita jaga 3 tu je. Kita tengok hidup hari ini memang ceria. Berceria bersamamu. Sampai berkena. Ceria hidup kita nampak tak? Allah berkata. Oleh sebab tu, tolong jaga hubungan waktu subuh. Lagi satu waktu asar ni lah, kadang-kadang masa tu lah nak naik basikal, masa tu lah nak pergi bermah, masa tu lah, apa sekalipun ya Allah Tuhan, selesai hubungan. Macam mana nak jaga kesihatan sekalipun, tapi kita tolak hubungan dengan malaikat susah. Nampak tak? Jangan lepas zuhur Ustaz. Lepas asar. Asar. Dua waktu yang paling baik sekali. Subuh dengan asar. Sedengar ada hadis ni. Kan? Hubungan kita dengan malaikat. Hubungan dengan malaikat 2 waktu ni. Okey? Waktu malaikat naik tu kat shift. Dah bukan zuhur dah. Dan maksud dia apa nama subuh dengan asar. Satu. Kedua, jaga 2 waktu ni supaya tak jadi munafik. 2 waktu ni munafik. Asqalus salah. Orang yang tak cantik, malaikat tak suka ke orang ni. Orang ni berat sangat-sangat nak beribadat. Sampai malaikat tak suka nak angkat doa dia. 2 waktu ni berat bagi dia. Subuh dengan ada 2 waktu yang boleh menjawab sifat-sifat munafik. Subuh dengan Isya. Waktu subuh dengan waktu Isya. Jaga. Nampak tak kalau subuh kita kerap sangat, rosak. Kalau subuh kita rosak, waktu Isya kita rosak, cancer. Stay apa? Buatlah stay 4 ke apa kan. Rosak kalau selalu main ni. Mau tak mau kita kena baiki balik. 2 unsur ni Nabi kata sifat munafik. Salat orang munafik, salat ni. Dia nak semayang sejak Isya, ada saja kepada. Dia pergi maghrib elok dah. Elok sampai kat rumah nak pergi petang balik Isya. Dia buat satu macam. Tengok gambar. Ada apa kan? Apa kan? Sari bahaya. Kecuali orang tu buat kenuri, lepas maghrib ada kenuri, dia nak lambat sebelum tidur, dia kata dia buat witir, itu lain. Dia ada plan. Memang Nabi kata solat Isya boleh diperlambatkan dengan tujuan dia nak buat. Okay, mulai kan boleh. Tak salah, tapi dia plan. Tapi kalau kita tengok waktu Isya dia nganga macam tu, dia pun tak tahu umur dia bila nak mati, baik pergi buat apa. Kalau hang boleh tahu kata umur hang mati sekian, tak apa. Tengok lepas Isya pukul 10 pergi tu. Kita takut pasal pukul 10 tu waktu Isya dah masuk. Dah masuk dah. Kalau dia tak tahu waktu dia, lebih elok dia sembahyang. Pasal kita tak tahu waktu kita. Nampak tak? Sanggup nak pergi makan pizza, depan tu dondong pakai pizza. Nampak tak? Sanggup. Apabila lepas Isya lah pergi depan berarti apa? Selesai dulu waktu Isya. 2 waktu ni hubungan dengan malaikat tadi tak cantik. Sebab kita rukun iman. Yang kedua, jaga hubungan dengan malaikat. Tahu tak kita main kelas macam ni, berapa jam ni malaikat seru selangsung dengan Allah Ta'ala. Tatanazzalal malaikah.
Yang apa dia nak campak kat kita? Sakinah. Setiap kali hang mai tang sini di kuliah, aku nak campak ketenangan untuk hang. Cuba kita kadang-kadang ada masalah mai tang sini, hilang. Sikit-sikit doa duk ingat, duk tengok muka mama tu, duk ingat lagi problem kat rumah. Tapi lama-lama dia hilang. Allah janji malaikat ni bagi ketenangan. Dia rabut semua benda tu. Bukan setakat tu, Quran cerita, ya ayuhan nas, wahai manusia, ni umum. Qad ja'atkum mau'izatun, sesungguhnya telah datanglah nabi. Aku lantik nabi di kalangan hampa. Aku buat main nabi kat hampa. Nabi tu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Nabi buat main nasihat daripada aku. Hampa dengar nasihat nabi hampa, hampa dengar Quran, hampa dengar hadis daripada mulut nabi hampa. Allah kata apa? Shifa'ul lima fis sudur wa hudan shifa'ul lima fis sudur. Shifa'ul lima fis sudur, shifa'ul. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum shifa'un lima fis sudur. Betul ke Cik? Tok Guru. Tok Guru empat ijazah ke Quran. Kau penampak bukan apa tu? Shifa'ul lima fis sudur. Di hati duduk tan sini, hasad, dengki, kianat, semua aku bereskan. Duduk tan sini dia boleh beres. Kata kita main kuliah ni, tolonglah kita buang pengantin elok. Wa shifa'ul lima, aku ubati dah duduk kat dada. Wa hudan, benda ini beres, baru aku bagi hidayah yang kedua. Lepas hang dapat hidayah aku, wa rahmah, hang sentiasa duduk di bawah naungan jagaan aku. Besar dah doa yang Allah sebut macam ni diiringi oleh malaikat. Tatanazzal, malaikat tak berhenti. Tahu dia duduk sini, ya Allah, ya Allah, Allah dengar sejam ni. Ya Allah, dia duduk mengaji, ya Allah, ampun dosa dia, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Esok ni kita mati, kita akan dapat daripada rekaman malaikat memang kuliah. Tuhan, dia selalu memang kuliah Tuhan. Dia cuba jadi baik, ya Allah. Dia cuba jadi baik, ya Allah. Tuhan, hang janganlah azabkan dia. Kita dapat recommendation daripada malaikat. Pasal tu orang yang beriman ni selalu dia jaga hubungan dengan malaikat. Malaikat tak suka tempat tak senonoh, jangan pi. Nampak, jangan pi. Kadang-kadang satu majlis, macam semalam kan, majlis, orang panggil majlis apa? Majlis di hotel apa? Shangri-La Inn. Shangri-La Inn dia dengan Felda, kan? Nampak tak? Pi majlis tu ingat boleh makan dah. Kan semalam saya cerita. Pi majlis kami pun pi lah awal pukul 6, dia kata pukul 7 kena ada. Nak semayang punya susah, kena turun. Macam Felda alhamdulillah dekat bawah tu boleh semayang. Kita naik balik. Kita dah pakai cantik dah semua dah. Nampak tak? Rupa-rupanya ya Allah, elok lepas maghrib tunggu tak makan lagi. Aduh, sakitnya perut tension aku. Daripada pukul 6 bodoh, ya Allah. Sesa. Dah angin dah masuk dah. Siapa akan mai? Yang berhormat mai, kena bangun pula kita. Bangun pula. Majlis tu dijemput Sultan nak mai. Saja Ustaz pun nak pergi tengok macam mana majlis depan ni. Allahu Akbar. Sakit perut aku berjam-jam. Seorang main bangun, tak makan lagi. Seorang main tak bangun lagi, tak makan lagi. Allahu Akbar kabira, ya Allah, berida berjam-jam. Elok dia main baru nak makan. Sakit perut betul, ya Allah. Allahu Akbar, jiwa sakit apa. Jangan jemput Ustaz. Ustaz takkan marah kalau ada majlis tu. Siksa jiwa dan raga aku. Tapi memang nak makan. Kebetulan pula duduk makan, Ustaz cerita semalam. Duduk makan pula dengan orang makan sikit-sikit. Dahsyat. Allahu Akbar. Kita duduk tengok udang, duduk salut cantik. Dia ambil satu udang, dia foto dua. Jiwa aku tertekan. Dia ambil sikit-sikit, dia ambil. Kita main kemuri nak bubur lah betul-betul. Bila kita tengok dia, kita segan lah, kita ustaz. Allah jiwa tersegan. Allahu Akbar, ya Allah. Ustaz takkan pergi dah majlis macam ni. Aku tak mau pindah, ya Allah. Seksa jiwa. Seorang-seorang bakat main bangun. Saat ni main menterilik. Allah jiwa. Aku lepas dah habis majlis pula, tunggu semua orang keluar, baru kita keluar pula. Jiwa sakit, Allah. Aku tak mau pergi dekat pukul 12, 1 baru sampai rumah. Aku tak pindah, ya Allah, aku tak pindah. Nampak jangan jemput aku tak mau, aku tak mau. Oleh sebab tu, ya Allah, ya Tuhan, bila kita beriman dengan malaikat, yang ketiga apa dia? Kita beriman dengan kutub. Kutub ni termasuk kita beriman dengan semua kitab, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Okay? Kita kena beriman dengan semua kitab tu. Yang menyempurnakan kitab-kitab tu ada Al-Quran Karim. Okay? Kita kena beriman dengan Quran. Mau tak mau bila kita kata aku orang yang beriman,
sejauh mana kita dengan Quran. Sedangkan Quran itu sebagai syafaat nak tolong kita lepas mati. Macam mana kita dengan Quran, sentuhan dia, baca dia, tadabbur dia. Banyak benda lah weh. Kalau kita nak tengok skop kita yang beriman ni, banyak kita fail. Dengan Tuhan nak kata beriman pun tak rekod. Hubungan dengan malaikat pun banyak tempat yang tak seronok kat kopi, yang malaikat tak suka pi. Lepas tu kita tengok dengan Quran ni, berapa kali kita pegang Quran? Berapa kali pegang Quran? Sedangkan kita nak mengaji bab tanda kiamat, Nabi kata bila nampak tanda-tanda besar kiamat, jangan lekang kita solat dan Quran. Jangan lekang. Boleh kalau kita lekang solat tak cantik, Quran tak cantik, Dajjal mai saja, senang iman kita digugurkan. Sekelip mata. Kita tak mampu pandang Dajjal, terus kita pergi kat dia. Pasal jenis Dajjal dia mula-mula kita mengaji dia. Dajjal mai mula-mula semua dengan dia dengan duit, dia bagi. Nampak tak? Dajjal hidup dengan duit. Dajjal dengan duit dia timai. Apa sikit dia buat duit. Dia apa sikit program duit. Dia tahu nak gelapkan mata. Itu dah. Pasal tu bila Dajjal main, pengaruh Dajjal besar. 70,000 yang ikut Dajjal bai'ah dengan Dajjal ahbab Yahudi. Hadis Imam Bukhari cerita kat kita. Nanti kita masuk, kita tengok. Oh macam ni. Buku ni memang sedap. Kita kena sabar, okey? Dan buku ni Ustaz suka, menarik sangat-sangat. Ustaz dengan Ustaz Alim khatam kitab kiamat kami diorang dekat Baghdad. Kami habis dua orang ni. Bila balik kami kata, Ustaz, bila nak baca ni? Banyak adik-adik, okey, lah ni kita selesai Ustaz. Ustaz dengan Ustaz Ali kami nak baca dua kitab ni di Chanlun. Dekat hampir dengan pelajar-pelajar apa nama? Universiti kat sana. Mereka boleh buka minda. Maka mereka boleh buka minda. Oleh sebab tu rukun iman yang ketiga apa dia? Kita beriman dengan Al-Quran Karim, dengan kitab. Kita tahu kitab tu akan tolong kita, bantu tu ikhtiar lah. Celik mata sampai tidur balik, sikitlah sentuh, letak di rumah, tak sana di atas, bagi capai dia sikit pun tak apa. Lama-lama hari ni kan, lama-lama kita latih diri kita sampai dapat satu hari semuka. Allahu Akbar. Sikit lama-lama duk baca dia jadi apa nama? Dia jadi sedap dengan bacaan kita. Okey, lepas kita beriman dengan kitab, kita kena beriman dengan apa? Dengan rasul-rasul yang dituntut. Orang yang ciri-ciri beriman, Allah tuntut untuk dia. Allah mahu dia kalau nak jadi beriman, kena tahu semua cerita-cerita Nabi dan Rasul 25 yang ada dalam Quran. Sejauh mana kefahaman kita daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad yang 25 itu kita tahu. Nampak tak? Menunjukkan kita boleh hafal rukun iman. Sampai 25. Memang. Kalau ikut dia nak banyak ada, sampai 300 sampai 1000 dia ada. Okey? Dia ada sampai ke 310 Nabi dan Rasul. Tapi yang dituntut kita kendaki dalam Quran Karim memadahi takat 25. Takat 25. Nabi Rasul banyak. Anak Bani Israel banyak tak? Ramai. Tapi kita dituntut untuk ambil tahu tentang Adam macam mana. Lepas Adam Idris macam mana. Macam mana pula Nabi Nuh. Nabi Nuh ni dia satu Nabi dan Rasul yang mula-mula. Pasal tu kita panggil dia Rasul. Sebelum ni kita panggil Adam cuma Nabi bukan Rasul. Pasal tu Adam tak ada puak, Idris tak ada puak. Nampak tak? Baru kita tahu beza di antara Nabi dengan Rasul. Nampak tak? Kita tahu Nabi mana sampai terakhir Allah. Nampak? Okay? Daripada Adam sampai Idris. Itu Nabi. Dia berpecah dengan Isa dan Ismail. Yang tu bernama Ibrahim AS. Ya. Itu yang Yahudi dengan keturunan ya. Nabi Muhammad kan. Itu kita kena tahu. Kita kena tahu daripada Yaqub memanglah keturunan apa? Wala macam apa? Bani Israel, anak-anak Yaqub. Okey, pasal tu kita tak boleh kita laknat kat Israel. Tak boleh lah tu. Laknat kat Yahudi. Israel tak boleh anak-anak Yaqub. Okey, Bani Israel. Kan yang semalam kita baca tafsir Bani Tafsir kan? Kita baca tafsir dia. Yang mana dia sendiri minta, bapak dia minta, biarlah macam mana Allah kabul doa aku jadi Nabi dan Rasul, minta anak-anakku jadi macam tu. Maka Ibrahim seronok, semua keturunan dia, permintaan dia Allah kabul. Macam tu kita pun, kita mau anak-anak kita yang Allah mati jadi pemimpin baik-baik.
jadi baik. Yakub sebelum nak mati kan kita baca Quran semalam, surah Al-Baqarah ayat 133 kan? Kita ambil semalam kan? Surah Al-Baqarah, ingat tak? Hai, Syuana ingat? Semalam Yakub sebelum nak mati, dia nak pastikan sebelum idza hadratal maut, sebelum kedatangan dia pun ni tahu hari nak mati. Sebelum nak mati dia tanya ke anak bina dia, lepas aku mati sudah nak sembah kat siapa? Dia tanya ke anak, lepas kematian nak sembah kat siapa? Maka semua anak dia kata macam mana bapa, bapa dia sembah Ismail, Ibrahim dia sembah dekat Tuhan tu, kami sembah kat Tuhan tu lah. Dia rasa lega. Pasal tu kita sudah nak mati pun kita kena pastikan anak cucu kita ya Allah beriman dengan Allah Ta'ala. Beriman dengan Allah Ta'ala. Ni berkenaan dengan cerita Rasul-Rasul. Kita kena tahu dah. So kita mengaku kita beriman, sejauh mana kefahaman kita tentang Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Tu kita kena lah ni. Maksudnya fokus kita belajar. Jangan nak belajar part-part yang penting. Rukun Islam, aku punya pelajaran aku dah clear. Rukun Islam ni banyak kita belajar. Masalah fiqah clear banyak. Masalah rukun iman ni dia masuk bab akidah. Okey, bila kita tahu nama Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, lepas tu kita kena tahu pada hari kiamat. Kita disuruh tahu tentang tanda-tanda kiamat. Dan kita last sekali kita kena tahu qada dan qadar Allah. Ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Lepas Nabi cakap macam tu, dia kata sadaqta ya Muhammad, betul Muhammad. Sahabat Nabi kata tengok, dia tanya macam dia tak tahu, dia kata dia tahu. Betul, hang cakap ni betul. Ni apa cerita betul ni? Lepas tu dia tanya lagi, akhbirni anil ihsan. Muhammad, apa dia ihsan Muhammad? Apa dia ihsan? Ihsan Nabi kata anta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ni martabat yang tinggi. Orang tu sembah pada Allah. Orang yang kaki semayang, yang beriman ni, martabat ihsan ni, bila dia semayang, dia rasa ya Allah aku sembang dengan Tuhan. Tuhan ada depan aku ya Allah. Kalau aku tak nampak Tuhan pun, Tuhan nampak aku. Maka dia pun tak kalang kabut. Ya Allah, Tuhan nak tengok aku, dia minta kat dia. Kita rasa semayang kita. Bila kita nak mengumpat orang, ya Allah, malaikat dia tengok aku ya Allah. CCTV aku dah ada ya Allah, malaikat dia ada ya Allah, tengok ya Allah pada. Kita nak buat gila sikit je. Tak mau ya Allah, tak mau lah ya Allah, tak mau lah ya Allah, Tuhan dah tengok. Esok ni mati azab kita nampak. Ini martabat ihsan yang cemerlang. Setiap kali amal ibadat yang dia buat, dia fikir tak mau lah ya Allah, tak mau. Aku tak mau tipu orang lain jual karipak, aku tak mau ya Allah. Kalau aku jual karipak betul dengan orang laku, sampai orang cari karipak daging aku mana, aku kata kat ni tak buat. Buat. Nampak, kita kena ambil kira semua benda tu, jangan kita menipu. Selalunya orang yang menipu ustaz tak kekal. Ustaz tengok kita nak jual dia punya, tengok selak adalah benda dia tak elok, dia dapat lah. Tak ke mana pun. Pasal tu dah teknik kita kena bangga tengok. Alhamdulillah terpuji kan Syekh. Dia pula keturunan diraja kuning tengok. Nampak dia Allah Tuhan. Alhamdulillah jualan dia apa sekalipun laku. Dia buat mic ustaz, ada orang buat mic karipap jual kat ustaz, tak laku walaupun sedap. Mungkin ada sebab dia bersabar. Selalu ustaz kata, ya Allah kalau benda tu baik, main letak kat aku jalan. Berapa orang letak kat ustaz? Berapa ramai yang letak kat ustaz, nampak tak? Tapi Masya Allah datin ni, dia letak kat ustaz, letak laku. Pasal dia ambil sikit daripada sumber apa nak beli tu, dia bantu kan. Dia tak mau bagi tahu. Kuliah-kuliah banyak daripada datin support, apa lagi? Kan? Jadi apa nak beli karipak dia pahala, oi saham, apa dah? Maka hari ni tugas hampa bagi perhabis karipak dia. Okey, sambung. Lepas tu pula ya Allah ya Tuhan, fa akhbirni anis sa'ah. Yang keempat. Soalan yang keempat. Muhammad, cuba hang cerita kat aku apa ada kiamat. Bila berlakunya kiamat? Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lam an sa'il. Nabi kata, aku rasa-rasa Nabi kata, yang tanya dekat aku lebih tahu bila kiamat banding aku. Nabi dah syak dah siapa ni. Masa dia tanya, bila berlaku kiamat Muhammad? Maka Nabi kata, yang tanya kat aku ni lebih tahu. Yang tanya ni lebih tahu bila berlaku kiamat banding aku. Lepas tu dia tukar, malaikat pun kata, fa akhbirni an imaratiha. Tanda-tanda, cuba untuk tanda-tanda. Maka Nabi kata tanda-tanda kiamat, antalidah ummatur rabbataha. Tanda kiamat yang jelas kita nampak, seorang ibu melahir tuannya. Tanda-tanda kiamat ni dia mak
Dulu mak kita dulu kan orang dulu mak garang. Kan pukul 10 pasal apa balik? Bapak pula duduk sila sikit tali pinggang buka. Sila sikit tali pinggang. Cara dulu. Dari kalau buka tali pinggang anak. Okey. Tak laku dah. Bapak kita dulu ambil masuk getah pancung, kan. Ikut dan getah pancung tali pinggang ni memang familiar. Pada subhanallah. Garang macam mana pun, satu masa nanti bapak jadi kecil bila pergi rumah anak. Mak masuk mak. Mak punya garang tu. Ya. Mana? Dengan anak rasa malu. Masuk rumah anak rasa takut. Kadang-kadang nak pergi dapur tu, punya bersih dapur, takutlah masuk masak terpercik ke apa ke. Tak apalah mak beli luar. Aku tangilah bila mai duduk mampu ni nak tapi aku tengok ya Allah takut isteri kata apa kat aku. Walaupun itu rumah anak dia, tak apalah mak nak balik lah. Dia suruh nak balik. Dia rasa kecil. Tapi kita nak tanda akhir zaman, mak bapak yang melahir anak dia akan takut dengan anak. Dia melahir apa nama? Si ibu melahir tuannya. Takut ikut cakap anak. Akhir zaman cakap anak ni kita ikut. Family kita tak laku. Mak diamlah, cik tahu nak pelan macam mana. Mak bukan tahu apa. Mak jadi sikit. Sebab dia kata, mak tak tahu apa ni zaman moden mak. Please mak. Can understand or not? Dia buat kat mak dia tergetak-getak. Kita tengok. Sampai kadang-kadang kita kena tunduk dengan anak kita. Tunduk dengan anak kita. Kita takut nampak tak? Anak duduk keluar tengah malam. Bapa jadi AJK surau. AJK masjid nampak tak? AJK masjid kat surau. Mak dia kata, tak malu kan bapa hang? Tiap-tiap hari duduk dekat surau. Mak dah pergi kuliah. Panggil hang dengan macam ni yang ketat duduk keluar dengan jantan. Takkan dia tak kenal hang? Dia perkenal anak mak. Tak malu kan? Bukan duduk balik. Tu mak tak tahu nak buat apa. Tuhan. Tak tahu lah mak ni berdoa minta lah mana-mana jantan baik berkenan buat pi lah dia. Aku tak larang nak jaga dia. Tiap-tiap hari bergaduh dengan bapak dia. Benar kan? Tiap-tiap hari lah ni kes macam tu lagi. Kalau nak tegur sangat-sangat dekat dia, takut dia ambil beg dia lari. Tegur sangatkan dia lari dengan beg, fitnah tu orang kata. Anak hal lari. Nampak tak? Oleh sebab tu ya Allah, lah ni punya zaman. Lah ni punya zaman kita tengok mak-mak memang merendah. Merendah dengan anak-anak dia. Beralah, tak apalah, yang mana baik hang buatlah. Mak bukan apa, mak nak bagi cadangan. Anak nak dengar cakap mak dia akhir zaman mustahil. Maka malaikat tanya an imaratiha, Muhammad hang cerita mai dekat aku tanda-tanda apa nama kiamat ni. Yang pertama, si mak melahir tuannya. Yang kedua Nabi kata apa? Antara hufatan ru'atan al-alah. Nabi kata, apakah tengok tempat aku beranak ni, orang ni kasut tak pakai, baju tak pakai. Al-alat, miskin papa kedana. Ri'a asyad, hidup mereka pelihara kambing. Baju tak pakai, kasut tak pakai. Miskin papa kedana. Dan dia ni pelihara kambing saja. Orang ni tempat aku beranak ni, Nabi kata. Orang ni apa kalau tengok, ya tatawaluna fil bunyan. Orang yang papa kedana ni, apakah tengok di akhir zaman, dia bangunan paling tinggi milik dia. Bila sahabat dengar macam ni, terus ketat. Kalau nampak bangunan tinggi sikit, ketat pada ketat terus beramal. Nabi kata, nampak macam ni, badiru bil a'mal. Cepat-cepat beramal, jangan tangguh. Dapat benda baik buat, Jangan, I rasa nak pakai tudung next week. Nak mampu. Dengar benda baik segera. Kata ni nak bagi sedekah, tandan bagi, jangan tangguh. Orang duduk di akhir zaman jangan tangguh. Nabi kata ya tatawaluna fil bunyan. Nampak saja bangunan tinggi, itu tanda kiamat yang besar. Dan ni ke semua hadis yang kita baca, mungkin dulu dengan lani lebih dekat kita dengan sentuhan yang Nabi sebut. Elok dia cakap, Nabi cakap macam tu, summan talaqa fala bisama. Dia pun jalan terus. Orang tu jalan terus. Summa qala ya Umar, Nabi kata, Umar masa atadri man sa'il, hang tahu tak siapa tanya tadi? Umar kata, Allah wa Rasulullah a'lam. Aku tak tahu, Allah yang Rasul mengetahui. Qala, Nabi kata, innahu Jibril. Yang mai kat aku tadi itu ni Jibril. Jibril yang mai tadi. Maka Nabi kata, sebab dia mai kat aku tu,
Atakum yu'allimkum dinakum. Atakum, dia mai yu'allimkum. Dia mai tu dia nak ajak kepada umat aku kena tahu 4 benda. Umat aku kena mengaji 4 benda. Pertamanya, kena tahu apa dia Islam, kena tahu apa dia iman, kena belajar juga ilmu jiwa-jiwa tasawuf. Kita kata ni lah ihsan. Ihsan kena jadi. Ikhlas kerana Allah, jujur ni semua pada. Last sekali kena tahu kiamat. 4 benda ni kena tahu. Okey, 4 benda ni. Rawahul Imam Muslim. Terus itu nama dia muqaddimah, baru masuk tajuk. Allah. Hari ni kita balik 2.45 sekali kali. Boleh tak buat time nak? Ha? 10.40. Ada sikit lagi, jangan. Okey, dia masuk dalam muqaddimah sikit je. Sikit. Siapa cakap betul tak? Terengganu sikit. Ustaz ada suara nak beri Ustaz. Sikit. Okey. Tanda-tanda besar kiamat. Tadi yang Ustaz ajak dekat apa? Bukan surat berapa? 259. Bukan Ustaz tak nak ambil tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil ni banyak kita dengar lah Ustaz. Okey. Kita nak baca tanda-tanda kiamat yang besar ni 10. Kita nak belajar 10 ni, kita nak kaji sama-sama. Ustaz dengan nampak kaji 10 yang akan berlaku tanda kiamat yang besar ni. Okey, kita tengok dekat ni. Tanda-tanda besar kiamat. Yang tadi Ustaz cakap tu semua tu merangkumi tanda-tanda kecil. Okey, tanda-tanda kecil. Ini kita masuk tanda-tanda besar kiamat. Okey. Tengok dekat tuan kita kata apa? Perbahasan pertama memang menarik. Tak ada orang yang boleh karang bernama tanda-tanda kiamat yang cantik ni melainkan Ibnu Katsir. Mau tak mau kita kena mana. Okey? Tanda-tanda kiamat. Tengok dia kata apa? Perbahasan pertama, urutan tanda-tanda besar kiamat. Adakah tanda kiamat ni ada urutan atau tidak? Persoalannya. Adakah mula-mula berlaku macam ni, Dajjal mai, kedua binatang, ketiga asap, keempat Yajuj Ma'juj? Adakah macam tu? Dia akan bagi tahu kita. Ada yang bentuk apa nama? Ada yang berbentuk apa nama? Urutan, ada yang bukan urutan. Ada yang urutan, ada yang bukan urutan, yang berterusan. Pan urutan kata apa? Sequence. This one is in English. I want Malay. Okay. Rentetan. Okay, rentetan. Okay. Kami dia kata belum pernah. Okay. Kami belum pernah dia kata mendapatkan dalil yang secara jelas menerangkan urutan tanda-tanda besar kiamat berdasarkan kejadiannya. Ibnu Katsir kata ilmu yang ada kat diri dia tak pun aku jumpa apa nama berlaku apa rentetan. Apa konsep apa? Sequence. Taklah dia kata apa nama urutan ni taklah sekadar yang aku mengaji ni aku tak. Walaupun kadang-kadang kita dapat buku, kita dengar ceramah kan. Bila apa dengar ceramah, jangan pelakir ceramah. Cuma perbandingkan, oh ya Allah, rupanya dia ni merepek. Cuma tu je, tak mau lebih-lebih. Jangan kata kat ni, okey? Tuan-tuan, Dajjal main dulu tuan-tuan. Lepas tak boleh kita macam tu. Kita tengok ceramah kiamat kita ni, banyak dia berbentuk cara apa nama? Rentetan. Salah. Sa'alim Ibnu Katsir, dia kata tak ada pun 10 tanda 1, 2, 3, 4 tak ada macam tu pun tak ada. Okey, faham tak ni? Tak ada macam tu. Okey, apa kena faham itu dulu. Semuanya hanyalah diungkapkan dalam berbagai hadis tanpa urutan. Hadis tak ada pun urutan pun, kerana urutan penyebutan di dalamnya sama sekali tidak mengandung arti urutan di dalam kejadian. Walaupun hadis sebut 1, 2, 3, tapi itu bukan urutan. Jangan jadikan urutan, dia kata rentetan, okey? Ungkapan di dalamnya menggunakan, dia kata huruf sambung waw. Ni pula nahu. Waw tu bukan waw apa nama? Rentetan, okey. Waktu waw ataf kata mengaji so inilah. Okey? Ada yang waw yang berbentuk macam tu, okey? Tapi tak apa, dia ada perkataan waw dengan soma. Tapi tak apa, itu jangan pening. Okey? Yang paling penting sekali, waw tu bukan menunjukkan. Sementara huruf tersebut tidak mengandungi makna urutan. Kalau kita baca berkenaan dengan tanda kiamat hadis kubra, dia ada waw tu automatik kita faham dari segi nahu, segi bahasa Arab, bukan menunjukkan apa nama urutan. Tu kena faham. Ada orang kata itu urutan, dia salah faham.
Bukan Ustaz cakap, ni Ibnu Katsir cakap. Kita tolong baca buku dia. Kalau nak baca seorang-seorang memang patut kebaca. Ketang. Ada beberapa nas dalil yang urutannya menyalahi urutan yang disebutkan dalam nas lainnya. Ada nas yang berlawanan. Okey, kita akan tengok nas, dia akan tunjuk sebab dah. Agar hal ini menjadikan lebih jelas, dia kata, maka kami akan menyebutkan sebahagian contoh dengan mengungkapkan beberapa hadis. Beberapa hadis dia akan bagi contoh. Yang mana ada urutan, yang mana tak ada urutan. Okey, yang mana ada sikit khilaf. Okey, dia akan bagi tahu kat kita nanti. Dia kata kat sini menyebutkan tanda-tanda besar kiamat. Kita nak mengaji ni tanda-tanda besar kiamat secara keseluruhannya atau sebahagiannya. Habis, kita nama ada mukadimah dia tulis. Maka dia pun start dengan hadis Imam Muslim. Maka buku ni agak sederhana. Ada satu kiamat tebal macam ni. Yang tu kalau baca pun tak beli pun tak apa. Dia cerita masalah pendapat yang tu yang apa pening nanti. Baik, ambil yang simple dulu. Pasal bab kiamat ni kita akan sakit otak sikit, sakit otak. Dia tak tahu kok yok nak berkata mana. Apa nak bab kiamat ni kena sabar sikit. Maka dia kata silap mampu terjemah, terutama tentang Imam Mahdi. Allahu Akbar. Kita akan mengaji Imam Mahdi pun ala kadar. Kita tak mau ambil dalil yang ni. Kita ambil dalil-dalil yang tanda-tanda dia ada. Macam sebelum dia nak mai, dia turun apa nama salji, lepas tu kehijauan, orang di Mekah tengah tahu lari. Itu semua kita ambil tanda-tanda yang ni. Dia akan merintah selama 7 atau 9 tahun. Di hujung-hujung pemerintahan dia langut ke langit berdoa, turun Nabi Allah Isa. Itu ada urutan. Yang tu kena. Masa pemerintahan dia nak jatuh tu, Nabi Allah Isa datang tolong. Nak pergi bunuh Dajjal tu. Itu tak situ ada. Okey? Kita tak boleh, kita kena ambil pasal bab-bab bukan Imam Mahdi ni terlalu banyak ada dhaif. Dahsyat sangat-sangat tentang Imam Mahdi ni. Okey, tanda Imam Mahdi ni kena jaga. Pasal tu Syiah ambil peluang. Dialah tentera Imam Mahdi. Bodoh. Sambung. Imam Muslim rahimallah meriwayatkan hadis. Kalau kita nak tahu tentang apa nama hadis kiamat, automatik mukadimah kita kena tahu tentang Huzaifah. Okey? Kita tahu tentang Huzaifah. Kita pun tahu di mana Huzaifah cerita apa. Wallahi, tengok Huzaifah cerita. Kami tengah duduk dengan sahabat. Kami dengar daripada mulut Nabi kiamat. Kami nak tahu lah tanda kiamat apa, bila berlaku macam mana. Dia pun bincang. Pasal dia pun tak boleh terbayang lagi. Pasal makna kiamat, apa buka muka depan muka nak kiamat. Kiamat ni Imam Qurtubi dengan Imam Ghazali, dua imam ni cakap tentang nama kiamat, tanda kiamat hampir 50 nama kiamat. Tapi dalam buku ni dia mampu tulis 22. Hari menyesal, hari dibangkitkan, hari disongkakkan, hari apa nama, hari macam-macam hari-hari nama hari-hari dia. Hari yang berakhir, terbentinya macam-macam. Okey. Oleh sebab tu apa nama di kalangan sahabat Nabi ni bincang-bincang nak tahu pada kiamat. Tengah depa duduk, Nabi mai kat depa. Tengok hadis dia cerita hadis ni. Maka dia kata apa? Dia berkata Nabi SAW datang. Kami duduk ramai-ramai, duduk sembang, duduk bercakap masalah kiamat. Tiba-tiba Nabi mai kat kami. Nabi datang kepada kami. Sedangkan kami tengah berbincang-bincang. Kami tengah bincang di kalangan kami. Apa ada kiamat? Macam mana kiamat? Macam mana tanda? Kami tak tahu apa pun tanda kiamat ni. Lalu beliau bertanya. Ma tadhakkarunya? Hampa nak bincang apa ni? Ma tadhakkaruna, hampa nak bincang apa ni? Nabi tanya kat mereka. Maka mereka pun kata, kami sedang berbincang tentang kiamat Rasulullah, kami tak tahu pada kiamat. Cara mereka cakap ni kiamat, Nabi tahu. Yang mereka nak tahu ni tanda kiamat besar. Berbincangan di kalangan sahabat ni, nak tahu apa di kiamat besar ya Rasulullah. Maka mereka menjawab, kami sedang berbincang tentang kiamat. Maka Nabi pun kata, Nabi kata kat sahabat, apa nak tahu tanda kiamat? Nabi kata, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Kiamat tak akan berlaku melainkan hampa nampak 10 benda ni. Kiamat tak akan berlaku akan 10 benda ni. Maka Nabi pun sebut pertama, yang ni jangan kita kata urutan. Nampak tak? Kemudian Nabi sebut yang pertama asap. Dia nanti keluar, ya Allah, asap. Dia keluar di bumi, dia keluar di atas, tutup. Hang dengan aku dekat ni pun tak nampak. Kadang-kadang ada orang asma,
Dia nampak ada orang nak buat apa asap tu kan, dia lari dah. Dia, dia punya takut asap. Kan bayangkan orang yang ada bermah. Cuba bayangkan Nabi kata dia akan mai. Itu baru sikit asap dia melupuk dah. Nampak tak? Walaupun kita kata tajuk asap simple. Allah cerita berkenaan surah Dukhan. Nanti kita akan sentuh macam mana keluar dia. Nampak tak? Kecuali ni bila tanda-tanda dimai. Sebelum tanda-tanda dimai, Allah tunjuk kat kita berkepoi-kepoi. Okey, macam kita tengok apa nama awan cumulonimbus. Kan pada sang disebutkan pada awan. Kita akan tengok lagi dahsyat. Kita tengok awan tebas dia apa jadi kapal-kapal. Kita duduk dalam tu. Apa nama pakai tolong pakai terlabat. Sikit je kan. Turbulent. Apa dia kenal kan? Turbulent. Apa tu? Turbulent. Tak apalah turbulent lah. Nampak tak? Subhanallah al-azim. Subhanallah. Kita akan tengok lagi yang besar lagi. Walaupun kita kata awal tu miliki yang ni ada ayat Subhanallah al-azim. Kita akan tengok cerita ni berpandu kepada hadis Nabi SAW. Okey? Kita masuk bab Dukhan nanti. Kita akan tengok macam mana kehebatan Tuhan. Allahu Akbar kabirah. Kan kita tengok pelik dia keluar ke bumi. Subhanallah. Nampak tak? Kita akan masuk bab asap nanti. Lepas asap, dia main bab Dajjal. Bab Dajjal, dia nanti keluar daripada Khurasan, dia syaitan. Orang bai'ah dengan dia 70,000 Yahudi, abab Yahudi. Masa dia main tu, ya Allah Tuhan, dia limpah. Nampak tak? Dia ramai terpengaruh dengan dia. Kadang-kadang kita main, kita Melayu, rindukan anak. Dah mati lama dah. Dia hidupkan anak kita. Sampai tahap tu. Pokok yang mati dia hidupkan. Hang nak apa semua dia bagi. Hang nak apa banglo. Oleh sebab tu ya Allah, Dajjal. Maka Nabi kata, bila nampak dia duduk mai daripada jauh, turun lari sebukit tinggi mana. Kita tengok adik dia. Menarik. Kalau kita tak kuat iman, kita takkan nampak dia tulis kafir. Dengan duk tabung semaya, dengan Quran tak kuat, Nabi jangan mimpi kita nak lari daripada Dajjal. Malah kita masuk di kalangan dia. Kalau kita tak jaga, ya Allah, kuat. Masa tu Nabi kata, Abdil selalu di kuliah. Maksudnya jangan cari ilmu. Cari ilmu, nampak tak? Maka kalau kita tak maintain jaga solat kita, tak maintain jaga Quran, jangan mimpilah. Walaupun setiap kali kuliah muka kita ada di depan. Tapi dengan semayang tak jaga kuliah rajin. Ada semua orang kuliah rajin kita tengok. Dekat bertonton kuliah, tapi nak tutup aurat sempurna dia keluar. Dia recuk keluar. Nak mampu kuliah apa yang hang main ni dekat berapa tahun tak ubah panggil satu macam selendang dia kuliah. Kuliah tafsir. Malaikat kata kau debu mampu nampak dah. Hang duk mengaji kuliah tafsir apa ni nampak dah. Allahu Akbar kabir, ya Allah. Kita mulai ilmu tu ubah diri kita. Penat duk main kuliah nampak dah. Semua orang pergi duduk depan. Seronok dia. Dalam sama kita tak boleh kawan dengan ilmu tu. Ni bab Platon bila Dajjal senang. Lepas tu Nabi, ya Allah, kalau kita mengaji tak beramal, rosak dah. Rosak nampak tak? Rosak kita. Baik. Dajjal. Lepas tu dia main binatang ni, maksudnya biasa binatang ni keluar dekat kota Mekah nanti. Kita akan dengar tafsir. Binatang keluar tengah orang tu, pom, dia keluar main. Punya besar nak mampu apa dia binatang ni? Naqatullah, unta milik Allah. Kita kata satu-satu kita akan mengaji bab ni. Satu-satu kita mengaji bab ni. Naqatullah maksudnya unta. Unta Nabi Saleh kan? Dia berbunuh mak unta. Ingat ada Saleh? Tak faham manggut sudah. Unta Nabi Saleh kan dia keluar apa nama unta Nabi Saleh. Mak dia dengan anak dia keluar. Dia berbunuh mak dia. Anak dia lari. Bila lari, mai kat satu batu, Allah buka batu tu, dia masuk celah batu. Dia akan keluar di akhir zaman. Dia bercakap bahasa manusia. Dia cakap bahasa kita. Hang korang ajak hang duk lebat dia bercakap. Dia kan cakap. Binatang dia kan cakap. Kita tak percaya, kita tengok nanti. Nampak ada buku ada kat apa, kalau tak nak cepat sangat ambil sikit. Nanti bab tu masuk, tengok. Tapi pada masa tu subhanallah al-azim. Okey.
Habis tu, lepas tu pula terbit pula matahari sebelah barat. Matahari, masa tu hadis sebut, kalau matahari nak belah barat, dia nak bertaubat, dia nak sedekah, tak mau dah. Masa tu dia bagi sedekah tengah kita dah bab tengah sakit, bapa nak buat wasiat tak laku dah, tengah orang nazak wasiat tak laku, sedekah semua tak laku, dia masuk kategori faraid. Habis ijma' di kalangan ulama tak setuju buat faraid, tak setuju sedekah. Kesian kat bapa hang ni duk jolok mata dah duk jolok pada kita takut tau, kita semua nak mati ni, kita takut tau. Pasal matilah menentukan amalan kita. Lah ni kita boleh semayang, boleh mengaji, boleh kuliah, saat matilah menentukan macam mana amalan kita. Mati tu sendiri menentu rupanya hidup dia cantik. Nampak tak? Pasal tu kita takut tengah-tengah mati tiba-tiba duk main taik, duk ramai. Mak, taik kan mak pun tak tahu macam coklat. Kita tengok mata mak sudah selitih dah. Ya Allah, orang main kata, mak ni kan pergi haji semayang. Pada kita boleh semayang orang tengok sikit, tapi dalaman kita Allah Maha mengetahui. Tolong cantik kita dengan Tuhan, ikhlas kita dengan Tuhan ni kena buat diri semata-mata kerana Allah, nak cari redha Allah, mulut lidah semua kena jangan. Wa nas'alukal jannah wa ma wa nas'alukal jannah wa ma aqraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku minta syurga ya Allah. Benda yang dekat dengan aku semua benda syurga, mulut lidah aku, perbuatan aku macam orang syurga. Duk main kuliah, balik-balik kadang-kadang parking. Hang dah tahu hang nak balik lambat pasal apa? Hang pergi depan aku. Allahu Akbar. Baru keluar daripada kuliah, kawan tu keluar sikit, dah kita nak keluar, dia letak depan tu, pun tak tahu betul kat depan ni. Kita ingat, ya Allah, baru habis kuliah. Ustaz baru habis kuliah kat Bandar Kirara dulu. Ping dia bunyi, kita tengok keluar Fazal. Ni ustaz dia, saya nak keluar ni. Sabar, kita panggil, siapa punya kereta ni? Dia keluar tu. Hang pun tak perlu ke hang ni? Aku nak keluar. Aku duduk setengah jam dalam ni pada. Yang dia main kuliah apa ya Allah? Dia buat pula pemberontakan pula. Allahu Akbar kabira pada. Sabarlah. Baru main kuliah, baru mengaji. Yalah kawan tu baru nak keluar, kawan tu pun satu. Bila letak depan buat apa? Bila hang letak depan, masing-masing. Bila letak depan, keluarlah awal. Nampak tak? Macam hari Jumaat. Ustaz bawa depan ni. Ustaz punya kereta memang depan orang ni, kita. Pasal nak keluar depan senang. Kadang-kadang kita lambat pasal depan lambat. Pasal tu lah ni, semua depan naik atas kereta. Bayangkan 20 orang naik kereta aku. Tak mampu kan depan tu. Allah, depan aku, belakang aku, depan semua depan. Ya Allah, hari nak pergi rumah Zuli, 25 orang nak pergi. Pada mampu. Oleh sebab tu pasal tu, ya Allah, welfare Ustaz, 18 orang masuk, bayangkan. Dia duduk macam tu, nak jalan tak boleh. Allahu Akbar kabira, ya Allah. Kadang-kadang kita keluar lambat. Sabarlah, tengok budak-budak. Han nak kata buah, tengok. Saat je semua nak keluar. Nampak dia keluar dia nak ni dah. Sabarlah, baru semayang. Kita baru semayang. Sabar tu fasbir sabran bin. Sampai kita kadang-kadang bab-bab ni ya Allah, maki, hamun. Kita kalau duk tengok orang macam tu, kita minta ke Allah. Nampak tak? Wa ma aqraba ilaiha. Buatlah amalan syurga sikit, okey? Terbitnya matahari belah barat. Ustaz Habib ni habis dah. Terbitnya matahari belah barat. Masa terbitnya matahari, pintu taubat tutup. Kita akan dengar bab terbitnya matahari, tajuk dia. Semua pintu tutup dah. Okey, lepas tu dia mai pula bab berkenaan dengan apa nama turunnya Nabi Allah Isa. Turunnya Nabi Allah Isa pada masa itu pemerintahan Nabi Imam Mahdi. Akhir 7 tahun atau 9 tahun. Yang mana Dajjal kacau dia, orang fed up dengan pemerintahan Imam Mahdi. Imam Mahdi nak jatuh, dia languk ke langit. Tengok-tengok, dia nampak yang pada Nabi Allah Isa turun. Kalau ikut riwayat tak apa, Nabi Allah Isa turun, tangan kiri kanan malaikat turun. Turun macam mana tak tahu. Jangan kita nak merepek. Dan kita turunnya Nabi Allah Isa. Ada pendapat Sufi mengatakan turunnya Isa bersama Idris. Yang tu kita betul nanti. Idris tak turun, Idris mati di atas. Nabi Allah Idris mati ke atas. Nanti kita cerita. Bab tu masuk, kita sentuh berkenaan dengan turunnya Nabi Allah Isa saja. Nabi Allah Isa turun, dia hambat Dajjal sampai di mana? Dia hambat Dajjal sampai di Baitullah, atau kita kata di rumah Allah Ta'ala, di Aqsa, di Palestin. Kita akan dengar cerita yang menarik, okey?
Lepas tu Ya'juj dan Ma'juj dah habis, dah mati tu, Ya'juj dan Ma'juj keluar. Ya'juj dan Ma'juj ni Imam Bukhari Muslim kata, muka dia putih. Ya'juj dan Ma'juj, muka dia putih. Muka hang putih. Padahal Ya'juj dan Ma'juj ni putih. Putih sama. Nampak tak ni depan ni? Lepas tu Ustaz rasa bangga kulit Ustaz tak putih sangat. Aku bukan jenis Ya'juj dan Ma'juj. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab ada Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman, dia putih. Dan Nabi kata muka dia bulat. Ya'juj dan Ma'juj. Dan ada hadis Bukhari sebut sifat muka dia bulat. Dia macam orang-orang Tibet senang. Dia nanti keluar nampak dia. Itu yang apa ni, kupu putih tu. Keputih tak termasuk. Keputih tak termasuk. Ni putih ori punya putih. Ni putih buat-buat tak boleh. Daripada oleh sebab tu ya Allah, Ya'juj dan Ma'juj nanti kita cakap. Dia nanti keluar ya Allah, ibarat dia keluar, dia tengok semua benda menyawa dia nak makan. Dia bunuh. Semua dia nak bunuh. Subhanallah al-azim. Pada saat itu kita tengok macam mana suasana Ya'juj dan Ma'juj nak keluar. Disebut kat kita. Lepas tu akan berlaku tiga bumi akan tenggelam. Tenggelam akan berlaku. Tenggelam maksud dia macam ni. Dia tenggelam. Negeri itu, pulau tu akan hilang. Pertamanya akan berlaku di sebelah timur. Sebelum dia berlaku, akan berlaku taufan, banjir, dia tenggelam. Kita dah tengok lah ni pun di China, di kawasan belah sana, akan berlaku kekerapan berlaku. Kekerapan berlaku di sebelah sana akan berlaku. Kita akan tengok bab tenggelam ni. Lepas tenggelam kat sana, akan berlaku tenggelam yang paling dahsyat di Jaziratul Arabiyah. Di bumi Arab akan tenggelam. Sebelum tenggelam, air akan keluar di bumi dia. Kita pun tengok hujan tak seberapa sangat turun dekat Jeddah dengan Mekah. Tak berapa. Kalau banding hujan kita, hujan tak berapa. Tapi ayat daripada Jeddah boleh masuk Mekah sampai di Taif. Yang dia perlu tunjukkan, Allah sampai banjir. Kita pun memang Saudi minta kalau boleh gambar jangan takut, orang takut kan. Selalunya orang belah sana takut suasana banjir ni. Pasal Nabi kata akan berlaku. Ayat tu akan turun. Kita akan tengok nas dalil. Sebelum Imam Mahdi turun, tanda-tanda dia semua macam ni. Pergaduhan, banjir, akan hilang kepanasan di Mekah dan Madinah. Kita pergi di Mekah dan Madinah dulu dengan sekarang, kita rasa sejuk sentiasa. Sebelum kedatangan Imam Mahdi, kesejukan dulu. Bumi tu akan berlaku kesejukan, kehijauan dulu. Kesemua tanda-tanda tu dah ada. Dia akan tenggelam, bumi akan tenggelam, nampak ada Allah Akbar kabirah. Lepas tu kita tengok bab tenggelam, nanti kita masuk di Jaziratul Arabiyah. Yang terakhir pula Nabi kata akan keluar api di Bukit Aden di Yaman. Tinggi api tu, seluruh dunia nampak api tu. Dia celah-celah sebelum dia berlaku, sebelum naik api tu, pergaduhan, peperangan akan berlaku di bukit tu. Lah ni tengah duk bergaduh di Bukit Aden di Yaman. Dia pernah sampai di Bukit Aden dah. Pergaduhan. Kita tengok sirah Rasulullah. Nabi kata di Bukit Aden akan bergaduh, di Iraq akan bergaduh, di Syam akan bergaduh 3. Kita akan masuk bab hadis. Okey? Bila dia naik api punya tinggi sangat-sangat, hak yang jahat akan pergi di Yaman. Sebelum bunga api, macam kita lah. Dia tengok bunga api seronok. Nabi kata apa? Dia nampak api naik, 3 orang, 4 orang naik kenderaan nak pergi tengok api. Di akhir zaman, manusia suka pada api. Pada sebelum bunga api nak pasang, kita pesan kat mak, mak 30 ni mak main rumah cek. Pasal apa? Nak tengok bunga api esok. Mak ni pun ya Allah Tuhan mai daripada kampung mak. Nak tengok bunga api kat Putrajaya. Nampak nak tengok bunga api, mak pun mai. Mai lah mak daripada kampung tergedi-gedi nak tengok bunga api. Tak bunga api. Sebelum nak bunga api, mak kata tak apalah, hang buat tepung, mak nak buat karipat. Mak ni buat karipat. Goreng karipat, goreng bihun dengan apa nama? Goreng bihun dengan bawa tikar semua. Tapi hampak. Lepas asak pergi dah. Takut tempat tak ada. Sebab tak? Pasal tu maghrib penuh di Putrajaya. Tak tengok ke? Tengok. Peratus yang tinggi bangsa kita. Kalau aku tak pergi pusing, tak nampak lah. Allah penuh, tak mana-mana penuh. Ya Allah Tuhan. Peratus yang tinggi nak tengok bunga api ni bangsa kita. Tahu sudahkah dekat Pemaran kah bunga api tu jatuh di tujuh ke orang? Kan ingat kan? Tahu sudah. Apa dah? Maka Nabi kata apa? Yang tengok tu Nabi kata bunga api tu akan menyelinapi ripah. Kita akan tengok tajuk bunga api ni.
api akan naik setinggi-tingginya, ya Allah Tuhan. Depa nak pergi tengok tu. Maka kita tak payahlah. Kita orang mengaji, kita main kuliah, tengok-tengok yang balik Mekah pun tak mengapi. Ni apa punya penyakit ni, ya Allah Tuhan. Jomlah diri kuliah duk mai, ya Allah. Himpun anak semua tengok mengapi. Bodoh. Nampak tak? Ni hadis duk sebut ni apa? Bukan. Hamba buka tajuk dia nanti, bunga api ni akan naik di celah Bukit Aden. Sebelum dia naik, akan berlaku kematian yang luar biasa di bumi Yaman. Kita nak tengok Yaman mati kan? Tapi Yaman ni tutup. Yaman akan mati lebih teruk berbanding dengan orang lain. Bumi kita tengok Syam mati ada pembelaan, tapi bumi Yaman mati tidak ada pembelaan. Kita banyak fokus kepada Palestin. Kita tak tahu yang ada berperang sekarang ni di Yaman, tak makan, lebih teruk lagi. Tapi orang tak fokus. Maka Nabi kata yang akan mati teruk seluruh daripada Bukit Aden sampai ke bawah kematian yang tidak ada pembelaan. Buka pelan-pelan kita tengok. Akan berlaku peperangan yang dahsyat, okey? Lepas tu Nabi kata lagi, ya Allah Tuhan, dia kena keluar yang api mengiringi manusia di tempat manusia pun tergedi-gedi terketak-ketak di tempat tu, nampak tak? Okey? Jadi kita berhenti dekat situ boleh dah? Nanti kita sambung pada ampun pun tak lepi dah, mata lepi satu macam, nampak dah ke? Kan? Maka Nabi kata kalau nampak tanda macam ni, badiru bil a'mal, cepat-cepat beramal. Setakat sini dulu, yang baik semai daripada Allah, salah silap daripada Ustaz sendiri. Kita sudahi dengan tasbih subhanakallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti tanda ke Ustaz tempat